Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita hari ni kita dikejutkan dengan satu benda yang viral lah hari ni tuan-tuan. Seorang kita tengok penagih dadah, dia boleh sepak bapak tiri dia macam tu. Semua orang marah. Saya pun marah tuan-tuan. Ketak kaki tuan-tuan. Tengok macam tu saya tak geram dengan macam-macam kita ni, kita punya orang kata apa, emosi kita pun jadi sakit hati tuan-tuan. Tengok perangai seorang jadi buat perangai macam tu. Dia boleh terajang kepala bapak tiri dia ke belakang macam tu. Sedangkan bapak tiri dia orang yang tua lah. Tapi kenapa jadi macam ni? Jadi hari ni saya nak ajak tuan-tuan kita nak berbincang, tengok. Kita nak berbincang dan kita nak berfikir sejenak sekejap. Kita nak berbincang bagaimana kita nak atasi benda-benda macam ni yang berlaku ni. Kita tengok, bukan benda ni saja tuan-tuan. Benda ni baru kita nampak dia sepak terajang mak dia. Mak bapak dia. Yang kes bunuh bapak, bunuh mak kerana dadah ni berlambak dah tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, dah berlambak sangat dah tuan-tuan. Semua dadah punya hal, betul tu. Jadi kita nak buat macam mana tuan-tuan? Kita nak dapat dia, kita nak katok, kita nak pukul dia macam tu. Lepas tu terserah polis. Habis kuat masuk dalam, keluar jadi blok macam tu. Hantar asal masuk duduk dalam. Tak sampai setahun, tengok apa kes apa. Saya dah ulang alik tuan-tuan. Saya dah ulang alik mahkamah. Banyak anak Melayu kita yang ada di mahkamah tu, semuanya boleh kata 90% adalah penyalahan gunaan dadah. Dan bukan semua tuan-tuan boleh duduk dalam penjara lama-lama. Habis kuat pun setahun tolak cuti, pergi balik, tinggal 8 bulan tuan-tuan. Duduk dalam. Bila duduk dalam, keluar, jumpa kawan balik tuan-tuan. Jadi tak pula? Jadi tuan-tuan. Jadi apa benda yang kita kena buat? Itu saya beritahu tadi. Saya tulis dalam status saya kata, andai kata kalau saya dapat tanah, kalau ada orang nak wakaf tanah, saya nak ambil, saya cuba nak kumpulkan dana. Saya nak buat satu pusat pemulihan akhlak, cara Islam, cara rawatan Islam. Bagaimana kita nak buat macam mana? Soalnya kau Tok waras, Tok Yoh Tok, tak waras, mereka tak waras. Tuan-tuan kena pukul mereka pun, tuan-tuan, mereka sakit sat tapi mereka tak ada apa tuan-tuan. Orang macam ni tuan-tuan, cakap pun tak betul lah. Tuan-tuan dapat dia pukul dia, bubuh dia tuan-tuan. Memanglah kita syok, kita tahu siapa kita boleh pukul dia. Tapi dia takkan berubah tuan-tuan. Dia takkan berubah, dia jadi macam tak ada apa. Sebab apa? Dipengaruhi dadah, yang boleh merosakkan akal dan jiwa dia sendiri tuan-tuan. Jadi saya beritahu tadi. Dan ada beberapa orang yang tak berapa setuju. Ada yang kata kenapa nak kena bela pokok ni. Habis nak buat apa? Nak salah siapa tuan-tuan benda ni? Penyalahan guna dadah ni. Nak salah mak bapak? Kalau mak bapak tak didik, tak semua tuan-tuan. Ada yang mak bapak didik elok, bagi agama elok, nak jadi juga tuan-tuan. Sebab pengaruh orang kawan. Nak salah siapa lagi tuan-tuan beritahu. Tapi yang besar saya nak beri salahan. Hari ni sebab apa? Kepala-kepala tokan dadah ni tak ditangkap. Yang duk kena tangkap hari ni anak-anak ikan bilis tuan-tuan. Bos-bos besar yang jual dadah, tolak dadah, bawa satu kontainer bertantan ni tuan-tuan. Ini berlaku dalam Malaysia tuan-tuan. Mana pi tak kena tangkap tuan-tuan. Biasa dengar lah, tokai dadah paling besar ditangkap. Yang biasa dengar, tangkapan dadah yang begitu banyak. Tangkapan dadah yang begitu banyak, rampasan dadah yang begitu banyak. Tapi orang tak tahu. Orang tak tahu tuan-tuan. Adakah benda ni kita tak tahu? Kita tahu tuan. Tapi sebab apa? Satu lagi penyalahan dia, penyalahan wang. King, money is king. Penyalahan wang ringgit tuan-tuan. Dengan wang dan ringgit tuan-tuan, mereka boleh beli apa saja tuan-tuan. Ini saya nak beritahu ni pengalaman tuan-tuan. Apa yang ada tuan-tuan, undang-undang ke, penguatkuasaan ke, apa sekali pun tuan-tuan, duit saja tuan-tuan. Saya tak mau cerita lebih. Kalau cerita lebih saya jadi masalah Allah bagi saya. Tapi bila kalau kata duduk dengan saya, semang saya, kita boleh cerita habis semua benda ni tuan-tuan. Siapa yang duk makan duit semua ni tuan-tuan. Yang dahsyat-dahsyat ni tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita tak biasa nampak tuan-tuan. Tangkapan dadah, tangkapan rampasan dadah yang terbesar kita dengar. Tapi kita nak dapat, ya rasuah. Tapi kita nak dapat kepala dia, tak dapat tuan-tuan. Jadi kita nak buat apa? Nak salah siapa lagi tuan-tuan ni? Jadi ada baiknya tuan-tuan. Ada baiknya tuan-tuan, kan, kita ambil orang-orang macam ni,
Kita tarbiyah mereka, tuan-tuan. Kita tarbiyah mereka, buat satu pusat. Dan kita buat kelengkapan cukup, SOP dah cukup. Yang mula-mula masuk, kita taruh duduk dalam dulu. Bagi bilik gelap dulu. Bagi dia pulih, tuan-tuan. Bagi dia pulih. Bubuh dalam bilik gelap. Lepas tu kita asuh dia dengan apa, tuan? Dengan zikrullah, dengan zikir. Kita bagi mandi dia, tuan-tuan. Kita tengok dia macam sampai dia bergegang, tuan. Kita asuh dia betul-betul sampai dia boleh jadi manusia. Lepas tu buat-buat, tuan, kita cari peluang perniagaan, bagi dia buat niaga apa-apa, supaya dia tak mai dah balik ke jalan yang dia pilih dulu, supaya dia boleh berubah, tuan. Berapa banyak, tuan-tuan, saya ada buat rawatan ni, mak ayah telefon, Tok boleh buat ayak tak, Tok? Tok boleh buat ayak tak, Tok? Untuk anak-anak saya yang penagih ni. Kadang-kadang, tuan-tuan, ada banyak-banyak, adalah beberapa kes yang penagih dadah sendiri nak berubah tapi tak boleh. Bunyi macam Ayub Khan. Tak, saya tak kata siapa-siapa, tuan-tuan. Ayub Khan ni seorang yang berani. Kita kata ini benda ni bukan daripada Ayub polis ke apa, ada lagi, tuan-tuan, pihak-pihak yang tertentu, tuan-tuan. Saya tak boleh nak sebut dalam ni, tuan-tuan. Ada juga, tuan-tuan, orang yang menagih, yang mai serah diri. Tolong berubat, saya nak jadi elok balik. Tapi dalam masa keadaan masa tu lah, masa dia okey lah, masa barang pun dah masuk cukup, dia pun okey lah, boleh pikat boleh lah, masa tu dia mai dah serah diri. Tapi bila benda tu tak ada pula, tuan-tuan, dia jadi kelang kabut lah, tuan-tuan. Jadi kita nak boleh apa, saya tak boleh buat apa, tuan-tuan. Takat buat ayak ni, semua orang boleh buat ayak. Bismillahirrahmanirrahim, bagi dia minum. Takkan berubah, tuan, selagi mana kita tak ambil mereka. Kita kena didik, asuh mereka sampai mereka jadi orang betul-betul. Bukan 2 bulan, 3 bulan punya kerja, tuan-tuan. Kurang-kurang 5-6 tahun, tuan-tuan. Mereka kena duduk di pusat tu, pusat asuhan akhlak ni. Kena basuh mereka, buat step by step, satu peringkat by peringkat. Kalau dah okey dah, okey boleh duduk peringkat ni. Okey dah sampai peringkat, mereka kita buat satu benda apa-apa, mereka boleh kerja dengan kita. Kalau benda ni kan bagus, tuan-tuan. Takkan kita nak biar macam mereka ni jadi sampah masyarakat? Saya nak tanya, takkan kita nak biar mereka jadi sampah masyarakat, tuan-tuan? Takkan sampai bila pun takkan habis, tuan-tuan. Sampai bila, tuan-tuan? Selagi mana? Selagi dadah untuk masuk dalam Malaysia tanpa kawalan, tuan-tuan. Kawalan pun tetap dah masuk. Cerita dadah ni, tuan-tuan, tak boleh nak apa, tuan. Semua ni atas diri masing-masing. Ya, betul atas diri masing-masing. Tapi dah bila terus silap langkah, nak patah balik susah. Sebab benda ni tak kena pada kita. Benda ni bukan ujian untuk kita, tuan-tuan. Kita boleh bercakap banyak. Tapi kalau Allah Ta'ala uji kita sikit, tuan-tuan, mana nak tahu kita pergi try ambil satu benda, tuan-tuan, kita pula tak boleh nak kontrol badan kita. Kita pula jadi penangis. Masa tu kita nak cerita apa? Benda ni jangan, tuan-tuan. Memang kita tahu salah mesti salah individu. Walaupun setengah ada keluarga yang tak ambil tahu saya nak anak. Benda ni boleh jadi macam-macam, tuan-tuan. Benda ni bukan satu faktor. Bukan satu faktor diri sendiri. Kadang-kadang dari satu faktor cara mak ayah didik anak, cara pendekatan agama. Itulah benda-benda ni kena penting, tuan. Mak ayah sendiri pun tak solat, macam mana anak nak ikut, tuan-tuan? Ini saya cerita, tuan-tuan. Mak ayah tak solat, hidup dengan sosial. Lepas tu bila anak terjebak dengan dadah, nak salahkan orang lain. Sebab tu kata didikan, asuhan, insya-Allah dia akan jadi elok balik, tuan-tuan, orang macam ni semua, tuan-tuan. Lagi bahaya kalau akidah sesat, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan apa dadah buat mati tak lepas wajah mereka, membawa mereka neraka. Tapi cara pemikiran terbalik. Kita hati-hati dengan sistem. Jadi itu saya nak beritahu, tuan-tuan. Sampai bila kita nak kena tengok benda-benda ni berlaku dalam Malaysia, tuan-tuan. Saya rasa agensi-agensi kerajaan pun dah tak cukup, penuh di sel-sel, tuan-tuan. Di ADK pun sendiri saya rasa penuh di sel-sel. Orang macam ni, tuan-tuan. Tapi tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Tak cukup, tuan. Sepatutnya kita kena ada banyak lagi pusat-pusat pemulihan ni. Bukan kerajaan, mungkin daripada NGO yang boleh buat pusat-pusat pemulihan akhlak ni. Kena ada banyak, supaya mereka ni, kita ni tak dah semua bergantung kepada AADK. Hantar. Cuma benda ni di bawah penyeliaan kerajaan, di bawah penyeliaan AADK. AADK kena pantau cara SOP apa yang kita buat. Barulah benda ni boleh dapat kurangkan lagi masalah-masalah macam ni.
JRT Melayu Pusat Dadah nombor 1 di KL, masalah dadah, cuba cari ubat yang terbaik tu. Ya, itu saja tuan-tuan. Kena asuh mereka, kena didik mereka, kena tekan mereka, dan kita memang kena bagi mereka tak ada jalan lain, jalan agama tuan-tuan. Tak ada jalan lain tuan-tuan. Pusat rawatan mahal sangat. Itulah kata. Memang Zulkifli, saya yang ni saya setuju. Memang ada pusat rawatan yang mahal. Sebab tu saya kata kerajaan kena bersama-sama dengan NGO yang buat pusat-pusat macam ni, kena bersama-sama. Barulah pusat tu sendiri, yang NGO persendirian ni nak taklah cah banyak terlampau mahal tuan-tuan. Sebab apa? Pusat persendirian ni terpaksa ambil cah daripada keluarga. Sebab apa tuan-tuan? Habis mereka nak dapat macam mana? Makanan dari peruntukan, nak dapat ke mana tuan-tuan? Jadi ini inisiatif lah tuan-tuan. Kalau mak ayah nak anak dia jadi seorang manusia yang elok, mahal pun terpaksa mahal jugalah. Sebab tu kita kena ada campur tangan daripada kerajaan. Rasuah punca dadah tak dapat dia pun kaya, tu saya setuju sangat. Dirikan dari siapa tu, ibu atau bapa, dua-dua sama tuan-tuan. Dua-dua sama. Mak ayah ni memang penting sangat tuan-tuan. Tapi kita tak kata tuan-tuan, anak Pak Imam pun ada jadi penagih dadah. Kadang anak-anak ustaz pun ada pun jadi penagih dadah. Benda ni nak cakap pun bukan, sebab tu saya kata bukan satu faktor. Tak payah buat pandai lah kan. Persepah hang marah ni, persepah hang marah kan. Al-Haj persepah hang marah, buat pandai apa, kita bagi cadangan. Persepah hang nak marah. Amal Al-Haj, kalau hang ada cadangan yang baik, hang bagilah cadangan yang baik. Kita sama-sama nak fikir. Kita semua orang Malaysia ni tuan-tuan. Kita ni semua orang Malaysia. Sama-sama kita nak jaga. Masing-masing nak jaga. Ada NGO nak jadi gangster kepala otak apa semua, buat apa? Nak ada NGO nak jadi tiga line, nak pau orang sana-sana, orang Melayu, orang sini. Itu tak sah. Mengarut semua tu. Salam petik semua, salam cakok apa, cakok petik belalang apa semua tu tak payah. Nak jadi NGO bawa petik agama bangsa dan tanah air. Yang tu saya nak beritahu ni. Ni semua kita kena block bang. Ini saya punya orang panggil apa? Cadangan tu, cadangan. InsyaAllah. Ya betul, itu peserta hipokris yang dianjurkan ADK masyarakat terutamanya. Masyarakat tak nak ambil tahu, lepas tu tak salahkan ibu bapa untuk apa tadi. Betul, hak tu betul. Patutnya kita mak ayah ni kena tahu sebenarnya. Dan kalau boleh ada alat urin tu, kena ada satu di rumah. Bagus juga tuan-tuan. Cek anak-anak masing-masing, insya-Allah. Kena disantuni, jangan hukum mereka kerana kita semua ada anak-anak cucu. Ya betul itu, yang tu kita beritahu. Tempat saya mak pik banyak tu, kat kebun dia orang buat pagang. Itulah kata. Kena banyak tu, kita kena banyak, kena ada. Kalau orang yang ada orang kaya, ada duit, tolonglah belilah tanah satu wakaf. Tak kira lah hutan mana pun. Benda ni kita bukan nak buat di bandar. Kalau boleh kita nak buat di satu kawasan yang pendalaman. Biar mereka tak jumpa orang tuan. Biar mereka sampai pulih diri sendiri, sampai balik itu, sampai mereka tak mau. Ada ramai penagih-penagih yang pulih, yang insaf, yang mereka juga hari ini menjadi seorang penceramah-penceramah bebas. Yang mereka boleh bawa, ajak lagi orang-orang yang kena dadah ni supaya balik kembali ke jalan yang betul. Ada ramai tuan. Sebab tu kata benda-benda macam ni memang kita kena tekankan dan kita kena usulkan tuan-tuan, agar pihak kerajaan kena buka mata sikit benda-benda macam ni. Sepatutnya berganding bahulah NGO dengan kerajaan. Kalau kata NGO dengan kerajaan tak berganding bahu, akan rosak habis semua dah. Pemulihan dadah wajib, ada pengisian rohani. Ya betul itu, yang tu betul. Saya tengok tuan-tuan, di setakat ni yang saya duk pi, Ustaz Mazrizi di mana, di saya tak ingat, di belah-belah KL lah tuan-tuan. Ustaz Mazrizi, mereka juga dengan PPIM apa semua ni tuan-tuan. Mereka daripada apa nama mereka punya, saya tak ingat lah. Saya bisa masuk sendiri tuan-tuan tempat tu, di bawah penyelidikan Ustaz Mazrizi, di Jabal Nur. Bukan Jabal Nur, Bukit apa, Jabal apa tak tahu lah. Allah, nama dia Jabal juga, saya tak ingat lah nama tempat tu tuan-tuan. Jadi saya pergi di sana, pemulihan di sana, dan Ustaz Mazrizi tunjuk bagaimana sistem-sistem yang dia buat memang terbaik tuan-tuan. Memang ada mula-mula masuk dalam satu kawasan yang mula-mula penagih yang tega ni dia kurung, buat macam penjara tapi bersih. Bersih elok, dikawal oleh CCTV kan, bersih semua elok, toilet semua bersih elok kan,
Jadi mereka akan dikawal di dalam bilik kurungan tu. Sampailah bertahap. Lepas tu masuk bilingan kurungan yang ramai sikit. Macam-macam kerenah saya tengok dalam tu tuan-tuan. Saya tengok macam-macam kerenah. Yang menjerit, yang riau, yang macam-macam. Sebab apa? Gadah tak ada. Tapi biar sampai dekat mana dia nak boleh pergi. Boleh tuan-tuan. Dia takkan mati ya tuan-tuan. Sampai dia dah habis dia punya dadah dalam badan tu, InsyaAllah masa tu baru dia boleh pick up balik. Selagi tak settle dalam badan ni, tahu masalah. Lepas tu saya tengok, lepas dah habis tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dah boleh bersolat berjemaah di kawasan tu saja tuan-tuan. Dia buat satu kawasan, dia solat berjemaah, hari-hari zikir. Lepas subuh, lepas setiap solat 5 waktu ni, mereka akan berzikir tuan-tuan. 15 minit, setengah jam mereka akan berzikir tuan-tuan. Orang macam ni. Habis petang mereka ada aktiviti, pergi tanam sayur apa semua tuan-tuan. Sampailah mereka sendiri dah berasa betul-betul okey. Dan juga pihak pengurusan pun tengok mereka ni memang dah betul-betul berubah, baru dilepaskan balik kepada ahli keluarga. Mungkin sampai ke tahap 4, ke tahap 5 tuan-tuan, mak ayah boleh mai kunjung, boleh mai tengok anak-anak mereka. Sebelum tu tak boleh lagi tuan-tuan. Bagus tu saya tengok. Perkit tu singa. Ya, perkit. Ya, betul tu. Perkit. Perkit nama dia perkit tuan-tuan. Banyak yang diusahakan oleh Ustaz Mazrizi ni, satu benda usaha yang baik lah. Saya cukup hebat. Jenayah paling besar adalah tak solat lima fardu waktu na'udzubillah menjadi. Ya, betul itu. Yang tu paling besar. Kita duk cerita orang, kita duk kecam orang, hang tu penagih lah apa semua kan. Tapi kita solat pun tak kan. Tu dosa paling besar tu. Kena faham kan. Betul ya, tu saya setuju. Ada penawar yang termasuklah ketagihan tak mustahil tiada cara. Betul itu pahlawan Nusantara. Yang tu saya betul kena laksanakan hukum Islam 100%. InsyaAllah sedikit ya, tu pun saya sokong 100%. Bagi mandi air dom darah, betul. Yang tu memang kita kena buat proses untuk proses rawatan Islam. Dan juga proses mereka ni bagaimana mereka nak duduk dalam tu. Baru mereka akan jadi elok, menjadi orang balik insyaAllah. InsyaAllah lah saya cuba nak usahakan. Kalau ada tanah, kalau ada orang kaya yang orang kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana orang kaya yang berkemampuan nak wakaf tanah, InsyaAllah beritahu. Nanti tu pun saya tengok ada orang yang dah beritahu. Terbaik tu saya dah salam dari Sarawak. Ya, baik, salam Sarawak. Ada orang yang nak cuba beritahu saya mereka ada tanah. Jadi insyaAllah kita cuba tengok tuan-tuan. Tak cuba tak tahu tuan-tuan. Kita ni jangan kita kecam bila orang nak buat baik. Sampai bila bangsa kita nak maju? Sampai bila bangsa kita nak maju? Bila orang tu kata nak buat sikit pemulihan, pusat pemulihan dadah, kita dah kecam lah. Tak payah buat lah, buang masa lah, buang duit lah. Sampai bila tuan-tuan kita nak buat macam ni? Saya cerita bangsa Cina tuan-tuan. Tuan-tuan tahu bangsa Cina, banyak pusat-pusat mereka tuan-tuan, pusat-pusat akhlak mereka ni. Ni bangsa Cina saya nak beritahu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok, bangsa Cina ni dengan dadah ni banyak tak? Tak tuan-tuan. Tak banyak, ada tapi tak banyak macam kita. Sebab mereka ada private tempat-tempat pemulihan kan. Dan mereka juga ambil dana daripada kerajaan. Mereka bijak. Mereka tahu, mereka buat. Mereka buat segala yang ikut SOP. Pusat pemulihan akhlak, Yung Yang ke, Yung Ying ke apa ke kan. Mereka dah tahu semua. Mereka akan masuk ke kerajaan minta dana untuk peruntukan untuk pusat mereka. Jadi mereka berjaya. Orang kita kecam tak habis-habis. Sampai bila nak berjaya? Selagi ada rasuah, selagi tak selesai dalam pusat pun boleh lepas masuk borang. Lepas boleh masuk. Itu betul. Dalam penjara tuan-tuan. Dalam penjara sendiri boleh masuk benda-benda macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab rasuah kan. Siapa yang bisa duduk dalam, lepas tahu jalan kapal. Kalau orang yang bisa duduk dalam, tanya dia buat jalan kapal tu, jalan kapal. Jalan kapal ni apa benda apa ada tuan-tuan. Tu sudah muhung tuan-tuan. Kita nak salah apa? Jalan kapal ni. Banyak di pusat-pusat penjara ni yang masih ada jalan kapal. Tapi harga yang gila babi. Saya difahamkan sebatang rokok tuan-tuan boleh mencecah RM50 ke RM100 sebatang rokok di dalam penjara tuan-tuan. Dahsyat tak buat bisnes? Dahsyat kan? Jadi macam mana tuan-tuan? Sebab tu betul lah ada orang kata. Sebab apa? Rasuah tuan-tuan. Benda ni terlibat dengan rasuah tuan-tuan. Siapa tahu jalan kapal dia tahu. PKN kan ada sekarang terbiar kosong, rugi duit rakyat. Ya betul Azmi. Pusat PKN Belambok yang tak buat apa ni, bagilah dekat NGO kan. NGO banyak NGO duk ada ni tuan. Bagilah kat NGO, suruh bangunkan. Bantulah sama-sama bantu kan. InsyaAllah
Dan kita buat satu benda yang kita boleh tunjuk balik kepada masyarakat. Metadon lagi mudarat adalah palsu. Tu wallahualam lah. Tembakau sebalut 10 sebalut 10 tu. Nakolo DRT Melayu tu semua akan faham ya betul tu. Banduan yang jadi bos pun ada. Betul man. Betul. Yang tu saya tak kata kapal garam banyak. Ya betul. Betul tu jalan kapal you know. Siapa habis tu dia tahulah jalan kapal tu apa dia. Kita semua biasa jahat tuan. Kita jangan menghukum orang terlampau tuan. Memanglah kita kata untuk saya tunjuk baiklah kalau orang masuk mencuri rumah takkan nak biang saja. Memang kita pun tak biang tuan. Tapi memang kita balun dia. Tapi takkan itu jalan penyelesaian dia. Semua orang akan balun, semua orang akan pukul. Entah kalau orang masuk mencuri penagih pukul apa bini kita ke apa, kita akan pukul kita. Sebab apa? Kepuasan apa yang dia buat. Tapi jalan penyelesaian dia, adakah benda tu? Adakah lepas kita pukul dia boleh berubah? Tak. Mungkin dia akan buat kat orang lain ni. Penjara pusat nanti semua tak boleh pakai tu. Ya. Saya tak kata semua tak boleh pakai tuan-tuan. Ada yang warden yang bagus. Ada warden penjara yang begitu straight, yang begitu bagus tuan-tuan, yang begitu alim. Tak kata semua tuan-tuan, tetapi ada sesetengah tuan-tuan. Sebab itu dia katakan manusia tuan tak terlepas pada dosa. No? Tok, apa kita mimpi pula semua tu? Metadon nak bagi mati penagih cepat lagi sebab metadon dah ada gantian. Biasa dia urin je tak sangkut. Wallahualam saya tak pandai sangat buat dadah tuan-tuan. Satu tepek tembakau 6G RN500. Tok tahu tok jalan kapal awak kita tak tahu tuan, kita ni bukanlah orang bagus tak mana tuan no. Master 55 tu. Ramai bisa duduk dalam ni, dalam live ni. Ramai tahu ni. Salam tok, 10 tahun kena kecam dan maki hamu, sekarang dah 15 tahun kekal pemulihan. Alhamdulillah, berkat doa solat jangan tinggal. Alhamdulillah. Terima kasih, bagus tu alhamdulillah. No. Metadon lagi mudarat. Amal minum sirap limau tu. Sirap limau pula. No, insya-Allah. RPD Kajang, boleh kata baiklah kalau belah jenayah tak tahu saya bukan gangster, betul itu. No, ada bukan tak ada baik. No, ada yang baik, ada warden-warden kita, penjara-penjara kita ada yang bagus. Tapi ada yang tak bagus. Sama macam kita tuan-tuan. No, sebab tu kata rasuah ni perlu dibendung. Kalau tak bendung, rosak negara, rosak segala apa yang ada tuan-tuan. Bab rasuah ni rosak tuan-tuan. Tak usah duk cerita jalan kapal lagi tuan-tuan ni. Hak politik yang ada ni tuan-tuan. Semua ni kena dipantau tuan-tuan. Kena dipantau tuan-tuan. Kes lompat parti lah apa ni semua kan. Semua ni kebanyakan rasuah tuan-tuan dalam kerajaan kita ni. Kita tak tahu nak cakap apa tuan-tuan. Kerajaan mana yang naik kita nak tengok bersih kita pun tak tahu tuan-tuan. Wallahualam, kita doa sama-sama tuan-tuan. Saya nak bercakap saya tak mau saya terlibat dengan politik apa semua. Tapi inilah hakikat yang berlaku dalam negara kita sampai hari ni tuan-tuan. Kena usaha ayak sama tu, sama air. Heroin penawar ketagihan. Haramain penawar ketagihan juga tu. Jus Haramain penawar ketum adalah saya bagi tak apa. Saya tolong promote. No? Saya tolong promote. Senang. Siapa nak boleh try tengok. No? Tu dia tu. Jus Haramain penawar ketum. Kan? Ada dah sahabat-sahabat kita yang buat kerja amal kebajikan. Ada dah yang buat kebaikan ni. Cubalah try tengok jus-jus yang mereka buat. Mana tahu dengan berkat dengan usaha mereka dapat pulih. Suap kabak Cina paling sedap. Balut habuk. Terima kasih ya sama-sama. Insya-Allah. Benda yang baik kita sokong sama-sama. Orang kita ni tuan-tuan, kita kena support apa segala pun tuan-tuan. Jangan kita nak kecam. Pi. Orang boleh pi, kita jangan kata jangan pi. Biar dia pi, biar dia cuba tuan-tuan. Mana tahu satu hari dia berjaya tuan-tuan, kita pun dapat pahala free tuan-tuan. Dah try okey. Alhamdulillah, mamam pun dah kata dah try okey. Jalan kapal roket habuk Kampung Gajah. Roket habuk tu tak masuk ikan kuih ke tuan-tuan? Tuan-tuan tahu mana ikan kuih apa dalam penjara? Tuan-tuan tahu ikan kuih tu apa? Saya pun sebab kawan-kawan saya cerita. Jalan kapal tuan. Depa boleh buat masuk seluduk tembakau tuan. Depa boleh telan, depa buat bol. Depa bubuhkan plastik apa buat bol tuan-tuan. Depa telan tuan-tuan. Masuk. Lepas tu berak. Lepas berak tuan-tuan,
Itulah dipanggil ikan kuih. Ikan kuih ni kena macam kuih lah. Kena tengok tuan-tuan. Nak ambil tu apa? Terbakar dalam Jawa. Atas diri sendiri semua tu. Dah tak semua atas diri sendiri. Atas didikan tuan-tuan. Atas didikan. Benda ni di atas didikan. Kalau diri sendiri tuan-tuan, memang betul diri sendiri, tapi atas didikan awal tu tuan-tuan, insya-Allah. Untuk Singapura tu. Saya beritahu lah tuan-tuan, saya beritahu ni kawan-kawan beritahu kan. Ayat dia pakai semua ayat penjara. Jadi jangan tipu dengan ketum. Kalau nak guna metadon, ikut nasihat para doktor cara betul, insya-Allah lah. Jadi itu saja saya nak beritahu. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, insya-Allah. Kalau andai kata saya dapat peluang untuk tanah, insya-Allah saya cuba akan usahakan untuk pemulihan dadah ni tuan-tuan. Insya-Allah, doalah saya sama-sama. Kalau saya dapat, insya-Allah saya cuba bangunkan dan kita sama-sama pakat support. Dan kita nak penagih dadah ni satu hari dia boleh jadi orang yang berjaya. Saya nak seorang penagih dadah ni dia boleh tinggal benda-benda tu, dan dia boleh bawa orang yang terlibat dengan benda-benda macam ni, dan dia boleh didik balik orang macam tu. Dan dia juga ada hak untuk berjaya tuan-tuan. InsyaAllah mereka dan kita semua adalah makhluk Allah. Kita semua biasa buat dosa. Kita rasa kita alim, kita bagus. Jangan tuan-tuan. Jangan rasa kita bagus. Jangan kita rasa kita ni dah cukup baik tuan-tuan. Walaupun kita tak bisa terlibat dengan dadah, kita tak tahu tuan, kita bisa tinggal solat. Dosa dia lebih besar daripada penagih dadah tuan. Ingat apa tuan-tuan? Tinggal solat ni ingat dengan dosa kecil. Solat asar sahaja, seolah-olah dia meruntuhkan Kaabah. Ada kan tinggal solat dengan sengaja waktu zuhur, ada yang dosa dia sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Ingat kecil tuan, dosa-dosa macam tu. Jadi itu saya beritahu poin dia tuan-tuan. Jangan kita merasa kita bagus. Jangan merasa kita ni cukup sempurna. Jangan kita merasa kita ni hebat dah tuan. Tak tuan-tuan. Semua kita sama. Semua ni nama hakikat dia, kita ni pendosa. Mohon tanah tu, insya-Allah saya akan mohon, insya-Allah Tengku Suhaimi, insya-Allah. Kita ni semua Berolah TV, terima kasih. Kita ni adalah semuanya pendosa tuan-tuan. Tak ada siapa bisa lari dengan dosa. Tak usah duk sembang lah bagus tak mana pun. Tak usah duk sembang lah kepiah ni serban sak bagus pun tuan. Semua bisa buat dosa. Cuma Tuhan tak tunjuk sebab apa? Tuhan masih menutup aib kita. Kalau Tuhan buka aib kita seorang-seorang tuan, lari tak cukup tanah tuan. Kita lari tak cukup tanah. InsyaAllah lah. Bagus lah tu tengok ada yang cuba nak bagi bantuan jus haramai penawak lah apa. Bagus lah tu. Usaha yang bagus, yang murni, kita kena sokong mereka. Jangan tipu dengan ketum. Ramai yang kata ketum tu buat ubat. Tok saya setuju Tok, kalau buat dana Tok buatlah kerja amal. Ya, insyaAllah saya pun macam tu tuan. Saya akan duduk fokus dalam bidang rawatan saya. Saya bukan makna saya tinggal perjuangan saya, tidak. Perjuangan tetap perjuangan. Tapi perjuangan hari ini, dengan suasana hari ini, kita perlu cerdik. Kita tak boleh ikut suka. Sebab apa? Kita undang-undang berhadapan cukup banyak dengan kita. Jadi kita kena cerdik dan kita kena ada strategi yang bagus. Bagaimana kita nak mengatasi apa-apa isu yang berlaku. Jadi yang lainnya saya akan fokus dalam bidang rawatan, dan kita akan cuba tolong bantu orang tuan-tuan. Buatlah satu benda kebaikan, buatlah apa-apa pun tuan-tuan, dan benda tu boleh mendatangkan hasil, mendatangkan kebaikan semua manusia. Itulah benda yang paling baik tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, tak kira lah tuan-tuan ada kepakaran apa-apa atau komen ke apa ke, benda tu adalah boleh menolong manusia yang lain. Itu adalah satu perbuatan yang sangat mulia, yang sangat dipuji oleh Nabi SAW tuan-tuan, dan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah benda kebaikan tuan. Tak rugi tuan. Bukan sekadar kita buat kebaikan ni untuk orang Islam saja tuan. Bukan Islam sendiri pun tuan-tuan. Kalau kita buat kebaikan, nama saja kebaikan, insya-Allah Allah Taala akan bantu kita tuan-tuan. Insya-Allah. Penagih ni pun patut kena bagi keluar orang tabligh, buat kerja amal-amal. Tak payah nak kurung macam penjenayah. Insya-Allah lah, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan. Jadi insya-Allah nanti kita akan buat lagi rawatan-rawatan secara live. Hari ni saya saja nak sembang bincang pasal isu ni saja. Nanti insya-Allah kita akan buat rawatan macam biasa balik, insya-Allah.
Dulu Bukit Cabang dah buat jus penawar ketum ni elok ke tu, wallahualam kena tanya tuan dia sendiri. Kena tanya tuan dia sendiri, PM tuan dia sendiri. Tanyalah apa-apa nak tanya, no, insyaAllah. Jadi saya pun tak mahu live panjang-panjang tuan-tuan. Jadi apa yang terjadi hari ni, kita tengok budak tu memang dah kena pukul, kena balun teruk lah. Tadi saya tengok video yang selepas tu, dan kita harap nak cakap pun tak kena. Kita haraplah budak ni dapat dipulihkan jadi orang manusia yang bagus. Dan yang kedua, saya nak pesan satu lah kepada semua. Eloklah hampa nak pukul dia tu, bagus lah. Tapi hampa pergi rakam video pula, hampa pergi sebab pula, ini satu benda bahaya. Kepada geng-geng kampung tadi tu, saya setuju hampa balun dia, hampa pukul dia. Memang kita setuju sebab apa, dia terlampau kurang ajar, terlampau biadab. Sampai ayah dia faham, dia sanggup sepok macam tu, kita bergeram tuan. Tapi satu silap hampa. Satu saya nak minta maaf lah, saya cakap ni kepada hotel-hotel kita tadi. Hampa pergi buat video, hampa pergi sebab. Silap-silap yang tu boleh makan diri tu. Saya beritahu siap. Saya nak beritahu apa, video apa. Video tadi lah, budak tadi tu tuan-tuan. Budak yang terajang kepala pok tiri dia tu. Lepas tu ada pula video selepas tu, dia pergi pukul pula tu pula tuan-tuan. Itu problem sikit tuan-tuan. Ingat, buat kerja ni jangan rakam tuan-tuan. Rakam ni masalah kepada kita balik tuan-tuan. Kita geram tuan, tapi yang dia buat tu mak ayah dia. Sekali lagi mak ayah dia pula berasa tukar hati, tukar perasaan pula. Tengok kesian anak-anak dia pukul, mereka pula pergi buat laporan polis. Buta naya pula tadi pula kena. Buta naya pula, pakcik tadi pula, diorang tu kena pula tuan-tuan. Tak pasal-pasal 323 tuan-tuan. Jangan. Abang janji lepas rakam ni. Kalau boleh tak usah lah, tak usah nak buat tu buat tu, tak payah duk rakam tuan-tuan. Buat ya tuan-tuan. Lepas tu pergi serah polis. Bukan saya nak ajak benda jahat tuan-tuan. Tapi kalau hampa nak buat lah, buat tu usah rakam lah. Kalau rakam ni masalah. Cari tanah belah merabuk, tanah kerajaan kita boleh mohon tu, insyaAllah. Nanti kita tengok pelan-pelan insyaAllah. Seburuk mana pun tak payah buat lah. Buat video nanti jatuh aib pula. Ya tak apalah, macam mana pun tak apa tuan. Tapi silap jangan rakam lah. Benda ni sebab Sekali lagi adik-beradik dia pula tak puas hati lah, dia kena pukul lagu tu pula lah, macam ni lah, buat kesian lah apa tuan. Tak pasal-pasal pakcik diorang tu duduk dalam pula kena tahan reman pula tuan. Jalan pula section 323. Sekali pula dia kata kena pukul kayu pula, naik pula section 324. Jadi pula yang tu macam-macam hai tuan-tuan. Jadi bagi saya satu lah tuan-tuan, apa nak buat pun jangan rakam. Kalau hampa rakam, sendiri cari naik lah. Dengar anak dia tu OKU, tu tau. Sekali keluar pula isu OKU lah, apalah tahu. Benda zaman hari ni jangan bermain kan. Benda zaman hari ni jangan bermain lah, saya beritahu tuan-tuan. Sebab benda ni biasa terkenal pada kita, biasa kita telah lalui. Pengalaman ni saya cerita tuan-tuan. Pengalaman merakam memang kita rasa puas, tunjuk orang, kita rasa syok. Kita boleh pukul balun orang yang masalah ni. Tapi kena ingat, kita ada satu benda kita nak hadapan nanti tuan-tuan adalah polis-polis tuan-tuan. Dan mereka memanglah tuan-tuan, adik kakak tengok sekali tak gamak lah apa pula, pergi buat report polis pula apa-apa kan. Lepas tu budak tu ada kat OKU ke apa pula, masak tuan-tuan, masak. Rakam buat kerja bodoh, betul itu. Masak tuan-tuan, masak, buat kerja tu masak tuan-tuan. Kalau kata budak tu ada kat OKU pula, mampus tuan, mampus. Tu saya beritahu tu sah. Yang kali saya beritahu tuan-tuan, tu betul dari normal tiba jadi OKU. Tu betul, jangan. Orang OKU mental tuan-tuan, dia macam biasa tuan-tuan. Tiba-tiba dia boleh jadi gelong. Kat OKU tu mental tuan-tuan, saya nak beritahu. Kalau dia ada masalah mental, dia macam biasa tuan-tuan. Memang kalau bila dia main shot current tuan-tuan, dia boleh buat apa tuan-tuan tahu tak? Orang yang ada kat OKU ni besar tuan. Kalau dia kat OKU, kata dia pergi bunuh orang pun, dia terlepas hukuman tau. OKU ni, OKU mental lah kan. Tapi kalau orang buat dia pula, teruk kan. Sebab dia OKU. Jangan. Jangan. Kasih Safina. Ya, saya sebut dah nama. Memang masak lah. Jadi itu saja daripada saya, pesanan daripada orang kampung tadi. Hati-hatilah lepas ni, hati-hati insyaAllah.
Saya dah biasa kena 302 tu pasal gambar je silap member saya tangkap viral. Tu dia tu. Ada orang biasa kena 302 tak pasal-pasal. 302 bunuh jangan buat main. Saya nak bagi tahu satu lagi tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahu satu lagi cerita. Kita di Malaysia ni ada satu section tuan-tuan. Section 34. Ni tuan-tuan kena semua kena ambil tahu sebelum saya nak akhiri live ni tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, jaga-jaga dengan section 34. Dengar ni saya nak beritahu tuan-tuan. Okey, katalah jadi satu pergaduhan tuan-tuan. Ni saya nak cerita ni. Ni benda ni kena tengok ni. Mungkin banyak orang Malaysia, banyak orang Melayu kita yang tak tahu apa tu section 34. Section 34 ni tuan-tuan, contoh andai kata berlaku satu pergaduhan. Walaupun kita duduk situ tuan-tuan, kita duduk bersama-sama dengan kes orang, mungkin kawan-kawan kita yang pukul. Katalah orang tu mati ataupun cedera, polis akan ambil semua yang ada di situ di bawah, dan mereka akan didakwa di bawah section 34. Section besar dia, contoh kalau cedera parah ke apa 325. Andai kata kalau cedera parah 325, patah kaki patah tangan, jadi 325 tuan-tuan, siapa yang duduk bersama-sama tadi semua kena sama section 325. Kata kes tu jadi kes bunuh tuan-tuan, kita pergi duduk tuan-tuan, kita tengok dalam, bukan kata tengok dari jauh tak apa, tapi dengan kawan kita pun duduk sekali, walaupun kita tak bunuh, kita duduk sekali, tetapi kawan kita cucuk-cucuk mati. Selamatlah berlayar sampai bila-bila. Kena section 34, 302 bersama-sama buat kerja, dicah bersama-sama tuan-tuan. Jagalah tuan-tuan. Jaga. Jangan terlibat dalam satu-satu benda tuan. Baiklah kita berenak tuan-tuan. Tak apa, biar orang kata penakut tuan, kena makan tak habis. Saya nak beritahu section 34 ni tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan. Walaupun member kita nak pergi pukul ke apa ke, kalau kita pergi benda viral, jadi apa-apa, sekali lah yang tak pukul sekali pun. Duduk dalam sama-sama. Kalau kata 325. Okay, Kak Haji tak settle lagi tu. Dok lagi. InsyaAllah akan bicara kes tu. InsyaAllah kita doa atas kemenangan tuan. Sama-sama tu saya pun jadi, saya pun terlibat dengan 34 lah, section 34 kami semua kan. Benda kami tak buat, kena tuduh sekali kena buat. Tapi insyaAllah kami lawan, ambil lawyer tuan. Nak lawan boleh tapi kena sedia duit memanglah orang yang 34 ni dia ada hak untuk penafian dia, tetapi kena pakai lawyer dah cek. Lawyer saja 30,000, 40,000. Kalau ada duit buatlah, tak ada masalah. Bertani pilihan raya nanti tu, saya akan undi tu. Takat seorang undi tak jadi. Hangui tuan. Hangui 377 apa kes tu, saya tak tahu 377 apa dia. Saya tak tahu, saya bukan hafal semua tuan. Saya kalau hafal saya jadi peguam Tu saya beritahu. Terima kasih atas nasihat kepada kami Ustaz Pan. Ya Ustaz Pan, terima kasih tu Ustaz Pan. Ada duit boleh lah, orang tak ada duit macam mana? Ya betul itu Mi, masaklah 302, 34 masuk dalam berutau. Orang tak bisa duduk dalam boleh sembang. Duduk dalam petau lah seksa kena mahkamah Penang mahkamah Reman Penang buat tuan-tuan. Berak pakai tong tuan-tuan. Tidur kaki naik atas terlampau padat dan padu. Duduk sisir kaki naik atas tuan, tidur. Berak pakai tong. Esok pergi cuci. Hampa tahulah sakit macam mana. Jangan buat main benda-benda macam ni. Lawan teruskan tuan, insya-Allah. Apa lagi nak tanya sebelum kita nak tutup? Ini pesanan saya lah tuan-tuan. Apa-apa berlaku pun 377 liwat. Liwat. Saya tak tahu benda-benda pelik-pelik ni, pelik-pelik liwat-liwat ni. Jenis-jenis tu lagi dah dahsyat tu. Saya cukup pantang tuan jenis geng. Syok sama geng ni tuan, tak kisahlah siapa dia, ustaz ke dia apa pun tuan. Tapi main dengan terlibat dengan kes liwat ni, macam tu saya kata tuan, kita semua punya amarah tuan. Saya paling seram ni kes liwat tuan. Susah kita nak terima, macam mana kita tak tahu tuan. Yang ni dia kena buat pemulihan, bukan pemulihan akhlak lah. Kena kejam kepala berpenendang orang. Tu dia geram tuan. Kes liwat ni, kes orang kata sama sejenis ni tuan.
Allah Ta'ala jadikan wanita, Allah Ta'ala jadikan perhiasan di atas wanita, kecantikan wanita. Duk galak pergi cari jantan pula. Duk galak pergi cari jantan pula. Saya pun tak faham lah. Lubang taik tu kau pun duk cari. Allahu Akbar. Saya Allah tak tahu nak cakap tuan benda-benda macam ni. Saya tak kira tuan dia ustaz ke, dia apa ke tuan. Tidur kepala sebelah tontai. Ya betul tu tuan saya tak kisahlah tuan siapa sekali pun tuan, tapi kalau buat benda kikir liwat ni, Nabi tak mengaku umat tu. Ni bukan saya tak mengaku. Bukan saya geram, saya laknat tuan. Nabi pun tak mengaku umat, Allah Ta'ala pun laknat orang macam ni. Saya tak ada berkompromi tuan. Minta maaf. Saya nak beritahu hang ustaz ke, apa sekali tu, aku tak heran tapi hang buat benda-benda yang tak betul, benda-benda yang langgar ni hukum syariat ni, hang benda yang tak boleh fikir tuan. Main sama jenis ni saya geli geleman pun dah macam mana, saya tak tahu macam nak abang tuan. Liwat rogo paling benci, betul tu. Rogo liwat ni semua satu geng tuan. Benda rogo tangkap perempuan paksa buat, Allahu Akbar. Macam binatang pun tahu mengawan tuan. Manusia ni dari dahsyat macam mana saya nak tahu. Kes tomboy pula tu macam sama lah tuan, sama geng-geng macam tu tuan. Nabi tak hukuman tuan. Tuan faham lah. Kes rogol ni tuan. Binatang Allah tak mahu ciptakan walaupun tak ada akal berfikiran tuan. Tapi dia nak bersama, dia nak pasangan dia. Dia pergi tak mau cerita tuan, tak elok tuan. Dia pergi lah cara berasmara binatang tuan. Pergi gonggong barulah dia apa ni, melakukan pertubuhan. Ni binatang tuan. Ni kalau manusia ni tuan yang ada akal otak, tangkap orang, rogol, lepas rogol bunuh, Allah na'udzubillah min zalik. Lepas tu mai pula kes jantan sama jantan, perempuan sama perempuan ni. Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap lah. Tok boleh tengok IC tu saya buat cerita pasal Long Tiger lah IC aku dah tunjuk dah. Aku dah tunjuk lama dah IC aku kan. Jadi itu saja tuan-tuan daripada saya. Pertama sekali saya beritahu tadi, insya-Allah kita doa lah tuan-tuan. Kita doa sama-sama kalau dapat tanah bagus insya-Allah. Binatang pun macam yang betul, tapi manusia Allahu Akbar. Binatang pun dia tak balas sama-sama jenis. Tapi manusia ni tak tahu. Tok Bedung bila operasi Tengku Suhaimi, insya-Allah Tengku saya akan beroperasi bulan 3 ni insya-Allah kita akan beroperasi insya-Allah. Meroncak berdosa bahaya tutup semua punca telur pengaruh budaya barat tu ya. Insya-Allah hidup tu sengal, alhamdulillah masih hidup lagi. Maman. Tak termasuk budak bawah umur yang kena lagi geram kalau ada, Allahu Akbar, betul tu. Nak sebut nama pun tak erti ni. Sky Serin Ho Junior boleh lah, hentam sajalah. Tu jom tarik mai tu. Jangan. Saya tak pandai nak tarik-tarik ni. Semoga dipermudahkan. InsyaAllah. Tok boleh tengok orang kena buatan tak? InsyaAllah. Nanti kita akan buat pusat rawatan. Ni saya sembang pasal tajuk ni. InsyaAllah nanti kita buat tajuk. Ada banyak lagi saya nak terang tentang sihir-sihir ni. Cabang-cabang sihir. Cabang-cabang yang ada lagi tuan-tuan. Banyak lagi insyaAllah. Terbaik Malaysia cakap. Apa benda dulu ni. Surau perancangan Tok tercapai, amin. Tok boleh tak terangkan kelebihan teras bertam? Dia penawak bisa, teras bertam ni penawak bisa tuan-tuan. Dan juga dia daripada binatang-binatang berbisa insya-Allah. Tok tak mau kamera dekat kok beruah ni insya-Allah. Mau ikut Tok. Semoga dengan Allah, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah nanti kita buat live pula tentang ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu sihir ni saya akan terang bagaimana cabang-cabang. Baru ni saya dah terangkan dah pasal sihir pemisah. Dan saya dah beritahu dah. Esok Tok live tu insya-Allah Maman. Nanti saya beritahu lah bila saya nak live. Hari tu saya dah terang dah tentang sihir pemisah dan berapa kategori dia, berapa terbahagi kepada sihir pemisah ni. Jadi insya-Allah kita akan terangkan lagi banyak sihir-sihir yang tuan-tuan tak bisa tengok dengan mata kepala tuan-tuan, dan sebenarnya benda tu ada. Macam mana dapat nombor kontak tuan? Tun live waktu lah free. Jangan macam mana nak kontak tu? Saya bukan tak mau bagi nombor takut tuan-tuan telefon pun tak dapat.
terlampau ramai. Jadi insya-Allah nanti kita jumpa depan-depan lah. Saya bukan belagak tuan-tuan. Saya orang kampung macam tuan-tuan juga. Jumpa insya-Allah. Kita santai-santai sembang-sembang, tak ada masalah. Tok pukul KJ apa maknanya? Lama. Saya mimpi tok pukul KJ apa maknanya? Allahu Akbar. Nanti dia dapat pukul larib lah insya-Allah. Dia akan dapat pukul larib. Hampa punya mimpi tak boleh buat bincang ni. Mimpi pelik-pelik ni. InsyaAllah. Okey. Saya pun ingat tak ada apa dah kot tuan-tuan. Nanti kita live lain pula tuan-tuan. Saya kebanyakan jadi macam ni Melayu Max kita tolong doakan saya sihat atau dijauhi daripada benda-benda jahat. Amin amin rabbal alamin. Tunjuk barang sihir adakah? Tak ada barang-barang sihir ni sejuk tu oi. Barang-barang sihir ni selalu kita hapuskan. Ada lagi lah sikit-sikit yang saya simpan. Tapi dah ada simpan kemas. Nanti saya akan tunjuk ke tuan-tuan bagaimana kita benda-benda sihir ni tuan-tuan. Ada yang jarum keluar jarum depan mata. Ada sih video tak tu? Ada video dah. Hapuskan penjualan dadah tu insya-Allah. Amin. Kita doa sama-sama kita rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama insya-Allah amin rabbal alamin. Jadi itu saja terbaik. Baik. Jadi saya mohon ampun dan maaf kepada semua tadi mungkin salah saya cakap ke, mungkin saya terkesan bahasa ke, mungkin saya ni terlupa diri ke, saya berasa besar ke, saya berasa hebat ke, ego ke. Saya mohon 10 jari, saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.